Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'd. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnia-Nya telah memanjangkan lagi usia kita untuk kita pergunakan insya-Allah dengan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan bekal ke alam akhirat, ke alam abadi kita. Dan dengan limpah kurnia dan kasih belasnya juga insya-Allah di malam yang berbahagia ini dapat sekali lagi insya-Allah kita menyambung kembali sesi perkongsian audiobook bacaan isi kandungan kitab Al-Muyassaru fi ilmi mustalahil hadis, yaitu pengenalan ilmu mustalah al-hadis oleh Syed Abdul Majid Ghari hafizahullah. Bagi sesi perkongsian audiobook kali yang ketiga, insya-Allah. Semoga sesi perkongsian audiobook ini akan sedikit sebanyak membawa manfaat dunia dan akhirat. Pertama-tamanya kepada penulis kitab ini, juga penterjemahnya, serta sesiapa jua yang terlibat dalam menjayakan penghasilan kitab ini. Juga bagi kita semua yang mengikuti sesi perkongsian ini, semoga Allah dengan limpah kurnia dan kasih belasnya pada kita berkenan menggunakan kefahaman yang tepat dalam agamanya dan berkenan pula untuk menerima usaha kerdil kita ini sebagai salah satu daripada amal soleh bagi dijadikan bekal untuk kembali berjumpa Allah di hari yang tiada kesudahannya nanti, insya-Allah. Ini adalah sesi perkongsian audiobook bacaan kitab Al-Muyassaru fi ilmi mustalahil hadis, yaitu pengenalan ilmu mustalah al-hadis oleh Syed Abdul Majid Ghari hafizahullah dan terjemahannya oleh Dr. Zulhilmi bin Muhammad Nur hafizahullah dan Muhammad Hazim bin Husin hafizahullah untuk sesi perkongsian audiobook kali yang ketiga.
Untuk makluman, buku ini adalah terbitan Darul Syakir Enterprise Sendirian Berhad. Dan versi yang sedang kita ikuti perkongsian bacaannya ini adalah versi PDF bagi edisi ke-6 tahun 2017. Yang mana saya makan teks-teks terjemahan dilakukan oleh Ustaz Muhammad Norzi bin Nasir, pensyarah Jabatan Al-Quran dan As-Sunnah, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor KUIS, dan juga Ustaz Muhammad Hafiz bin Sorani, pensyarah Jabatan Al-Quran dan As-Sunnah, Akademi Islam, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor KUIS. Manakala penilainya pula adalah Ustaz Abdul Hamid bin Hashim, pakar rujuk bidan hadis dan pengetua Madrasah Miftahul Ulum, Sri Petaling, Kuala Lumpur. Dan juga penilai kedua adalah Dr. Faisal bin Ahmad Shah, pensyarah Jabatan Al-Quran dan Al-Hadis, Universiti Malaya, UM. Alhamdulillah, dalam sesi-sesi sebelumnya telah pun kita kongsikan berhubung kait dengan muqaddimah ataupun pendahuluan kitab, dan juga bahagian pertama daripada fasal pertama, iaitu ta'rif ilmu mustalah al-hadis secara berasingan dan gabungan. Dan insya-Allah di malam yang berbahagia ini akan kita teruskan lagi dengan bahagian kedua daripada fasal pertama, iaitu ilmu mustalah al-hadis, kepentingan, kedudukan, matlamat dan hukum mempelajarinya. Semoga perkongsian terdahulu dan juga perkongsian di malam yang berbahagia ini dan perkongsian selanjutnya insya-Allah akan sangat-sangat bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Kita masih lagi berada di fasal pertama, ilmu mustalah al-hadis, ta'rif dan sejarahnya, yang mana telah kita selesaikan perkongsian bacaan. Bahagian pertama berkenaan dengan ta'rif ilmu mustalah al-hadis secara berasingan dan gabungan dalam sesi sebelum ini. Dan insya-Allah akan kita teruskan lagi dengan bahagian kedua daripada fasal pertama, iaitu ilmu mustalah al-hadis, kepentingan, kedudukan, matlamat dan hukum mempelajarinya. Berikut adalah bahagian kedua daripada fasal pertama, iaitu ilmu mustalah al-hadis, kepentingan, kedudukan, matlamat dan hukum mempelajarinya. Ilmu mustalah al-hadis, kepentingan, kedudukan, matlamat dan hukum mempelajarinya. Ilmu mustalah al-hadis mempunyai kepentingan, kedudukan dan kelebihan yang tidak didapati seumpamanya dalam mana-mana cabang keilmuan Islam yang lain kecuali ulum Al-Quranul Karim,
seperti mana yang akan diterangkan secara ringkas di sini. Iaitu, pertamanya, kepentingan dan kelebihan ilmu mustalah al-hadis. Kedua, kedudukan ilmu mustalah al-hadis antara cabang-cabang keilmuan Islam. Ketiga, matlaman ilmu mustalah al-hadis dan faedah-faedahnya. Keempat, hukum mempelajari ilmu mustalah al-hadis. Akan kita teruskan dengan penjelasan dan huraian penulis berhubung kait dengan bahagian kedua daripada fasal pertama ini, iaitu ilmu mustalah al-hadis, kepentingan, kedudukan, matlamat dan hukum mempelajarinya. Ilmu mustalah al-hadis mempunyai kepentingan, kedudukan dan kelebihan yang tidak didapati seumpamanya dalam mana-mana cabang keilmuan Islam yang lain, kecuali ulum Al-Quran Al-Karim, seperti mana yang akan diterangkan secara ringkas di sini. Pertama, kepentingan dan kelebihan ilmu mustalah al-hadis. Kepentingan dan kelebihan ilmu mustalah al-hadis. Ilmu mustalah al-hadis ini dianggap antara semula-mula cabang keilmuan Islam kerana melaluinya sesuatu riwayat itu diketahui sabit ataupun tidak daripada baginda Nabi SAW. Seterusnya, sesuatu hadis itu diketahui sama ada ia makbul, yakni diterima dan boleh diamalkan, ataupun mardud, ditolak, yang mana ia tidak boleh digunakan sebagai hujjah. Kedua, kedudukan ilmu mustalah al-hadis antara cabang-cabang keilmuan Islam. Kedudukan ilmu mustalah al-hadis antara cabang-cabang keilmuan Islam. Kedudukan ilmu mustalah al-hadis antara cabang-cabang keilmuan Islam adalah umpama anak mata kepada mata. Sebagaimana anak mata adalah lensa bagi mata, demikian juga ilmu mustalah al-hadis adalah kanta penglihatan kepada ilmu-ilmu Islam yang lain. Ia umpama kayu ukur yang peka, yakni sensitif dan halus, pantas menyingkap kepalsuan dalam hadis, menzahirkan kelemahan yang terdapat pada perawi, menilai yang sahih dengan nilai yang martabat dan martabatnya yang sebenar. Selepas penerangan ringkas mengenai asas-asas penting ilmu ini, tibalah pembaca kepada natijah yang menenangkan hati, melapangkan fikiran dan menenteramkan diri bahawa dasar agama yang agung ini, iaitu Islam yang maha tinggi, adalah teguh dan utuh sekukuh gunung. Ia tidak dapat dikeji dan tiada ruang untuk diragui akan kesucian asal-usul dan ketulinannya. Tidak kira sebanyak mana usaha jahat golongan yang prejudis dan berniat keji. Pemeliharaan agama Islam daripada sebarang pemalsuan dan penyelewengan menjadi sempurna melalui ilmu ini. Jika tidak, sudah tentu hadis sahih dan dhaif, asli dan palsu, percampuran antara sabdaan baginda Nabi SAW serta percakapan orang kebanyakan tidak dapat dibezakan. Ketiga, matlamat ilmu mustalah al-hadis dan faedah-faedahnya. Matlamat ilmu mustalah al-hadis dan faedah-faedahnya. Struktur ilmu mustalah al-hadis ini dibangunkan demi mencapai kematlamat utama, iaitu menjaga hadis-hadis Nabi SAW
daripada sebarang percampuran, penyelewengan dan pemalsuan. Tugas ini adalah satu tugas yang amat penting dan ia merangkumi dua faedah besar. Faedah pertama, kaedah-kaedah daripada ilmu ini menghindarkan seseorang alim daripada bahaya susulan peringatan keras yang berlaku terhadap mereka yang mengambil mudah dalam meriwayatkan hadis. Sabdaan baginda Nabi SAW, "Man haddasa anni bihadisin yura annahu kazibun fahuwa ahadul kazibin." Yang artinya, sesiapa yang meriwayatkan sesuatu hadis daripadaku sedangkan dia merasai ataupun mengetahui bahawa dia berdusta ke atasnya, yakni ke atas hadis itu, maka dia ialah salah seorang daripada pendusta itu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dalam muqaddimah sahih beliau, yakni muqaddimah sahih Muslim muka surat 7. Dan sabdaan baginda Nabi SAW lagi, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Yang artinya, sesiapa berdusta ke atasku dengan sengaja, maka dia menyediakan tempatnya di dalam api neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Abwab al-Ilm, bab ma jaa fi ta'zimin al-kitab kizb. Hadis nombor 2662. Manakala faedah yang kedua pula adalah ilmu mustalah al-hadis ini telah memberikan faedah yang besar dalam membersihkan akal fikiran daripada perkara tahyul dan jenaka, sebagaimana yang berlaku kepada agama-agama umat-umat yang terdahulu. Perkhabaran dan periwayatan antara mereka dilakukan tanpa isnad, yakni tanpa salasilah perawi, dan tanpa usaha untuk mengenali para perawi, darjat keadilan, kekuatan hafalan dan ketepatan riwayatnya. Maklumat-maklumat sejarah dilaporkan beserta dengan kecacatan-kecacatannya ke semua agama dan fahaman secara keseluruhannya bergantung kepada penerimaan daripada mulut ke mulut dan tulisan para pengatara tanpa mengemukakan persoalan mengenai isnad, malah jauh sekali dari untuk mengkaji dan menelitinya. Namun Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan limpah kurnianya telah menganugerahkan keistimewaan kepada umat ini dengan memelihara kitabnya dan menjaga hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Justru umat Islam adalah umat pertama, yakni perintis, yang menyusun kaedah-kaedah dan usul-usul dengan kaedah penyusunan ilmiah yang paling teliti demi memastikan kesahihan dan kesucian nas-nas yang diriwayatkan melalui ilmu yang dinamakan sebagai mustalah al-hadis, usul al-hadis, ataupun nama-nama lain yang telah disebutkan dalam bahagian pertama. Lihat Manhaj An-Naqd fi Ulumil Hadis oleh Dr. Nuruddin Iter, halaman 34 dan 35, dengan sedikit penambahan dan pengurangan. Selanjutnya, keempat, hukum mempelajari ilmu mustalah al-hadis. Hukum mempelajari
ilmu mustalah al-hadis. Tidak sewajarnya bagi umat ini tanpa ada seorang pun daripada mereka yang menyediakan masa untuk mempelajari ilmu mustalah al-hadis ini, belajar dan mengajar, mengarang dan mentahqiq jika dia berkelayakan dan berkemampuan, serta berbicara mengenai kerumitan dan rahasianya. Hal ini agar sunnah Nabi SAW terpelihara daripada hilang dan pupus, kekal serta dapat melaksanakan tugasnya untuk berkhidmat kepada umat dari segi akidah, syariat, akhlak, nilai, ketamadunan dan keilmuannya. Justru, ulama memandang mempelajari ilmu ini merupakan sebahagian daripada tuntutan fardu kifayah, dan jika ia tidak dilaksanakan dan dipelajari, maka seluruh umat akan menanggung dosa. Lihat Muhadarat fi Usul Ilmu Al-Hadis oleh Dr. Abu Lubabah, halaman 8. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, telah dapat kita selesaikan, kita kongsikan bahagian pertama daripada fasal pertama berkaitan dengan ilmu mustalah al-hadis, tarikh dan sejarahnya, iaitu bahagian kedua, ilmu mustalah al-hadis, kepentingan, kedudukan, matlamat dan hukum mempelajarinya. Dalam sesi perkongsian audiobook kali yang ketiga, bagi bacaan kitab Al-Musayyaru fi Ilmi Mustalahil Hadis, yakni pengenalan ilmu mustalah al-hadis oleh Syed Abdul Majid Ghari. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk kita semua, bagi lebih-lebih lagi bagi penulis kitab ini, Syed Abdul Majid Ghari Hafizahullah, juga penterjemahnya Dr. Zulhilmi bin Muhammad Nur dan Muhammad Hazim bin Hussein Hafizahullah, dan juga sesiapa yang saja yang terlibat dalam penghasilan kitab ini, juga bermanfaat insya-Allah untuk kita semua yang mengikuti sesi perkongsian bacaan ini. Terima kasih di atas kesudian melapangkan masa untuk mengikuti sesi perkongsian audiobook bacaan kitab ini. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi-sesi perkongsian selanjutnya, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa ant wahdak la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'alukal khaira wal afiyata wan najata fid dunya wal akhirah bi anna nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا ظلمنا نفوسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. ربنا من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم، ادفع عنا كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة، ومن عدو من الإنس والجن ومن الشيطان وإبليس، وما يطير في الهواء وما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالإسلام، واختم لنا بالإيمان، واختم لنا بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا بقول لا إله إلا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.